Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tentang perkembangan ilmu usul fiqh. Di dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan tentang pengenalan kepada perkembangan ilmu usul fiqh, perkembangan ilmu usul fiqh dari zaman ke zaman, pengasas ilmu usul fiqh, kaedah penyusunan ilmu usul fiqh dan juga kepentingan ilmu usul fiqh di dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Azani Faira binti Farul Anwar, nombor matrik 281457. Saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tajuk pembentangan kami. Yang pertama, apakah sebenarnya maksud usul fiqh? Usul fiqh merupakan ilmu tentang pelbagai kaedah dan bahasa yang menjadi satu cara untuk mengambil hukum syarak berkenaan perbuatan manusia berkenaan hujah-hujah mereka yang terperinci. Ilmu usul fiqh dan ilmu fiqh adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu usul fiqh sentiasa berkembang daripada zaman ke zaman, di mana ianya bermula dari zaman sahabat, di mana setakat ini para mujtahid mengemukakan sebuah hujah yang kuat selagi tidak bercanggah dengan syariah. Seterusnya, imam akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang perkembangan ilmu usul fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmam Afif bin Muhammad Abdul Salam, nombor matrik 282098. Hari ini saya ingin meneruskan tentang perkembangan ilmu usul fiqh. Perkembangan ilmu usul fiqh ini terbahagi kepada 4 zaman, iaitu zaman yang pertama dikenali sebagai zaman Rasulullah SAW. Apabila terdapat masalah yang ada dan timbul, masalah tersebut akan dirujuk kepada Rasulullah SAW, lalu baginda secara terus akan menjawab persoalan terhadap masalah tersebut berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Namun, terdapat juga masalah timbul apabila sesetengah dan sebahagian para sahabat Rasulullah SAW ini yang berada jauh daripada baginda, maka mereka tidak dapat merujuk dan bertanya secara terus apabila timbulnya masalah. Oleh kerana jauh dengan baginda, maka baginda telah membenarkan Muaz untuk berijtihad dalam perkara yang tidak dapat ditemui dan dipastikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zaman yang kedua dikenali sebagai zaman sahabat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, zaman ini dikenali sebagai zaman sahabat. Jadi apabila terdapat persoalan serta masalah yang ada, maka terus akan dirujuk kepada para sahabat Nabi yang ada. Terdapat beberapa faktor yang telah membolehkan para sahabat Rasulullah SAW ini dapat menyelesaikan masalah yang timbul menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuk penguasaan bahasa Arab. Mereka sendiri yang baik membuatkan mereka memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri dengan tepat. Yang keduanya, para sahabat ini juga kebanyakan terdiri daripada para perawi hadis. Dan yang terakhir, mereka juga mempunyai pengetahuan tentang nuzul serta sebab-sebab sesebuah hadis diungkapkan. Zaman ketiga pula dikenali sebagai zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini pula merupakan zaman untuk para ulama. Para ulama ini menggunakan hukum yang tidak jauh beza dengan zaman para sahabat, kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah SAW tidak begitu jauh. Bezanya adalah mereka akan merujuk kepada pandangan para sahabat sebelum berijtihad apabila sesuatu hukum yang dicari untuk menyelesaikan sesuatu masalah tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga Al-Ijma'. Zaman terakhir dikenali sebagai zaman kemunculan ilmu fiqh itu sendiri. Di zaman ini, keadaan umat Islam semakin berubah-ubah mengikut peredaran zaman yang berlaku. Terlalu ramai bilangan umat Islam bertambah menyebabkan berlakunya campuran orang Arab dan bukan Arab, sehingga menyebabkan penguasaan bahasa Arab itu sendiri dalam kalangan orang Arab menjadi semakin lemah dan tidak kuat. Maka timbullah banyak masalah yang dihadapi oleh ramai orang dalam kalangan mereka sendiri yang tidak ada ketentuan hukum mengenai masalah yang telah dihadapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab ini, maka muncullah zaman ilmu fiqh ini sendiri apabila para ulama mula menyusun kaedah-kaedah tertentu untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka di atas muka bumi ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurhanis binti Mustafa. Nama matrik 281445. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengasas ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh telah dipelopori oleh Imam Al-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Kandungan yang terdapat dalamnya ialah ayat-ayat Al-Quran, keterangan hukum, nas-nasikh, termasuk dan kedudukannya, berhujah dengan hadis ahad, ijtihad, ijma' ulama' dan al-qiyas. Nama sebenar Imam Al-Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nama Imam Al-Syafi'i diambil daripada nama datuknya, iaitu Syafi'i bin As-Sa'id. Imam Al-Syafi'i dianggap sebagai mujadid, iaitu yang membaharukan urusan agama. Kurang kedua kerana beliau adalah orang pertama yang telah menulis dalam bidang usul fiqh dan telah menulis kitab Al-Risalah. Imam Al-Syafi'i telah diiktiraf oleh Ibn Khaldun sebagai pemula ilmu usul fiqh kerana beliau telah menulis ilmu usul fiqh dan menggariskan undang-undang dan peraturan kepada orang ramai, terutama sekali kepada para ulama dalam bagaimana mahu mengetahui peringkat dalil-dalil syarak. Tempat kelahirannya adalah di Gaza ataupun pada hari ini iaitu di Gaza di Palestin. Antara ciri kepribadian beliau ialah beliau seorang yang sangat mempunyai daya ingatan yang kuat, mempunyai hati yang terang, rajin serta mempunyai pribadi yang sangat tinggi. Pendidikan Imam Al-Syafi'i bermula apabila beliau mempelajari Al-Quran sejak beliau masih kecil, iaitu pada ketika usia 5 tahun, dan beliau juga telah menghafaz Al-Quran ketika berumur 9 tahun. Beliau juga telah menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik ketika berumur 12 tahun. Beliau merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu. Beliau sanggup bermusafir ke Mekah, Madinah, Yaman, Iraq dan negara lain untuk menuntut ilmu hadis, fiqh dan Al-Quran. Antara sumbangan Imam Al-Syafi'i kepada Islam ialah beliau telah menghasilkan kitab dalam bidang fiqh, iaitu kitab Al-Um. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, beliau merupakan pengasis kepada kaedah usul fiqh dan telah menghasilkan kitab Al-Risalah. Imam Al-Syafi'i juga sering berhujah dengan golongan yang anti hadis. Beliau juga tidak menerima istisna, iaitu menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Imam Al-Syafi'i juga sangat teliti apabila mengutarakan sesuatu pandangan khususnya dalam masalah ibadah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arishad Azran, nombor matrik 281561. Jadi saya akan membincangkan tentang kaedah penyusunan ilmu usul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh ini pada zamannya ulama-ulama telah membukukan ataupun menulis dan mengarang berkenaan dengan ilmu usul fiqh ini dan membukukannya dalam kitab-kitab yang khaslah. Jadi terdapat beberapa kaedah, antaranya ialah Tariqah Al-Mutakallimin. Okey, Tariqah Al-Mutakallimin ia berkonsepkan tentang tariqah ini berpegang kepada teori akal secara sederhana. Okey, yang kedua, tariqah ini tidak terpengaruh oleh mazhab-mazhab yang tertentu. Mana kata dia melihat suatu permasalahan itu secara menyeluruh. Okey. Seterusnya, tariqah ini banyak dipelopori oleh mazhab Syafi'i. Jadi antara contoh-contoh penulisan yang berkaitan dengan tariqah Al-Mutakallimin adalah Al-Burhan, Al-Mustasfa dan Al-Mahsul Fiqh. Okey. Yang kedua ialah tariqah Al-Hanafiyah. Jadi tariqah ini dia menentukan hukum melalui pendekatan ijtihad. Okey. Makna kata dia melakukan kaedah usuliyah adalah ditetapkan berdasarkan dengan permasalahan furu'iyah, iaitu praktikal. Jadi contoh penulisan bagi tariqah ini adalah seperti al-usul, ta'sis al-nazr, tamhid al-fusul fi al-usul dan al-manar. Okey.
Dan yang ketiga ialah Thariqah Al-Mutaakhirin. Thariqah Al-Mutaakhirin ini merupakan gabungan di antara Thariqah Al-Mutakallimin dan Thariqah Al-Hanafiyah. Jadi menggabungkan dua Thariqah ini dan menjadi satu Thariqah yang lebih sempurna dan lebih kukuh cara permasalahan dan cara penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Jadi antara contoh penulisan yang berkaitan dengan Thariqah ini adalah seperti Badi' An-Nizam, Tanqih Al-Usul, Jam' Al-Jamawi dan Musallam Al-Thubut. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan yang bertajuk Kepentingan Ilmu Usul Fiqh. Jadinya, kepentingan ilmu usul fiqh dapat kita peroleh dengan cara mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Tujuan mempelajari ilmu usul fiqh adalah untuk kita sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat amali dengan cara meletakkan kaedah-kaedah serta manhaj-manhaj untuk sampai kepadanya. Kita tidak boleh untuk sampai kepada hukum hakam ini jika tidak mempelajari usul terlebih dahulu. Ia sebagaimana yang disebut oleh para ulama', iaitu sesiapa yang terhalang daripada usul, iaitu ilmu usul fiqh, dia juga terhalang daripada sampai kepada hukum hakam. Jadinya pada hari ini saya akan menerangkan 4 kelebihan utama ataupun 4 kepentingan utama ilmu usul fiqh. Yang pertamanya adalah untuk menjaga syariah Islamiah. Ini kerana ilmu usul fiqh mampu memelihara dalil-dalil pensyariatan daripada disalahguna oleh orang ramai maupun mereka-mereka yang berniat jahat. Ianya sebagaimana juga turut menjaga hujah-hujah dan juga sandaran bagi hukum-hukum tertentu. Yang keduanya ialah ianya juga mampu menyusun secara tepat usul-usul pendalian. Usul-usul ini adalah menjelaskan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan juga mampu untuk membezakan dalil-dalil sunnah sama ada ianya sahih ataupun bersifat daif. Yang ketiganya pula adalah ianya boleh memudahkan ulama'-ulama' pada hari ini ataupun mujtahid pada hari ini untuk melakukan proses ijtihad. Ya, kerana ianya mampu untuk memberikan hukum yang bersesuaian bagi setiap kejadian semasa yang berlaku. Dan pada akhir sekali ialah ianya juga mampu untuk mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan. Ianya mampu untuk memberikan penjelasan tentang cara menghimpunkan di antara dalil-dalil yang dilihat terdapat pencegahan di antara satu sama lain pada zahirnya. Dan juga ianya mampu untuk menghalang daripada berlakunya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan juga sunnah hanya semata-mata berpandukan akal dan juga nafsu. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada presenter yang seterusnya. Sebagai kesimpulan untuk pembentangan ini, dapat dilihat bahawa ilmu usul fiqh amatlah penting untuk umat Islam agar dapat melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan ilmu usul fiqh. Tanpa ilmu usul fiqh, ini sukar untuk umat Islam untuk menyelesaikan sesuatu masalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.